Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita secara berterusan merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara konsisten, walaupun di sana mungkin ada jatuh dan juga bangun kita untuk mengingatkan kita berkenaan dengan syukur tersebut. Atas dasar itu selalu kita diperingatkan dan juga dipesan untuk kita bersama untuk merasakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang paling besar, iaitu nikmat untuk kita beragama dengan agama Islam ini. Dan kita juga melafazkan dari sudut syukur itu kerana pada saat ini kurang lebih daripada 14 ataupun lebih tepatnya sebenarnya 15 hari dari sudut malamnya kita akan sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti mana kita sedia maklum, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita untuk sampai bagi tahun ini. Dan seperti mana yang diiklankan, insya-Allah pada malam ni kita tangguhkan dulu perbincangan kita dalam pengajian sebelum daripada ini untuk kita memberikan sedikit fokus kita berkenaan dengan ulang kaji lah. Kita buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan puasa Ramadan ini. Walaupun di sana ada beberapa kaedah untuk kita membuat ulang kaji. Kalau sekiranya melibatkan hukum, memang sesuailah kita buat ulang kaji sama ada secara laju ataupun kita baca kitab. Kalau sekiranya melibatkan tazkirah ataupun penghayatan, juga penting untuk kita menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ke atas kita berkenaan dengan Ramadan ini. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, sekadar untuk mukadimah, saya suka untuk kita kembali merenung secara bersama sebenarnya bagaimana kedudukannya Ramadan kita pada tahun 1443 Hijrah, iaitu pada tahun lepas. Kalau kita lihat di sana, kita telah pun melalui Ramadan tersebut dan Allah Ta'ala sampaikan kita masih lagi pada saat ini. Selepas 12 bulan ataupun kita katakan tempoh setahun itu, kita berada di saat ini, pertengahan daripada Syaban. Mungkin kalau kita renung semula tahun lepas, mungkin kita ada berazam dengan azamnya sesuatu untuk Ramadan kita. Dan apabila kita masuk ke dalam Ramadan, kita buat persediaan dan sebagainya, kita masuk, dan apa yang jadi pada tahun ini merupakan itulah hasil daripada Ramadan kita, sahabat-sahabat sekalian. Saya ulang, apa yang jadi pada saat ini sebenarnya itulah hasil daripada Ramadan kita. Maka kalau sekiranya bertambah baik ataupun adanya kita katakan konsisten di situ berdasarkan kepada apa yang kita dapat dalam Ramadan lepas, itu satu nikmat yang besar. Walau bagaimanapun, jika sekiranya tidak ada perbezaan ataupun sederhana sahaja ataupun kita sebutkan berkurang, maka di situ ini antara satu medium ataupun platform yang penting untuk kita kembali muhasabah sejauh mana dan juga apa yang menjadi kekurangan pada Ramadan kita yang lepas yang hendak kita perbaiki, yang wajib sebenarnya kita usaha untuk perbaiki, dan mudah-mudahan perkara tersebut ada satu kesan yang besar kepada diri kita untuk bawa dalam Ramadan tahun ini. Dan kalau sekiranya saya sebut sekadar mukadimah sementara kita nak tunggu sahabat-sahabat yang lain, selain daripada isu hukum yang mungkin kita akan baca dalam keadaan yang mungkin laju saja malam ni sekadar untuk kita muzakarah bersama, antara yang dipesan oleh para alim ulama sebelum daripada tibanya Ramadan adalah isu berkenaan dengan banyakkan untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni ada banyak keadaan. Cuma saya permudahkan untuk kita faham. Orang yang membuat persediaan dari sudut membersihkan dirinya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, dari sudut dia berusaha untuk mengampunkan dosa dia, maksudnya berusaha untuk memohon pengampunan bagi dosa dia, adalah orang yang betul-betul membuat persediaan yang berkualiti untuk masuk ke dalam Ramadan. Pengampunan yang penting pertama pastinya pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi di situ dari sudut istighfar kita, dari sudut solat taubat kita, memperbanyakkan amalan untuk menutupi dan juga menghilangkan dosa-dosa kita, termasuk kemuncaknya bertaubat dengan taubat nasuha itu sebenarnya tuntutannya bermula saat ini. Maksudnya sebelum daripada Ramadan tersebut.
maka di sana kalau sekiranya kita telah lama mungkin meninggalkan istighfar kita, maka dalam baki 14 ke 15 hari ini kembali kita dengan istighfar tersebut. Kalau Ramadan lepas mungkin kita biasa memegang tasbih kita, maka di situ kalau saat ini kita agak jarang dan sebagainya, maka kembalikan kita tasbih tersebut untuk kita pegang, dan secara automatik dia membantu untuk kita mengingatkan kepada zikir-zikir kita. Paling minimum kata ulama, kalaupun mungkin kita tak mampu untuk bangun malam dan sebagainya pada saat ini subuh yang agak sedikit agak lewat, kita bangun sedikit hanya sekadar untuk beristighfar, itu satu benda yang cukup bagus. Dengan maksud ambil masa lebih kurang 5-7 minit, tak sampai pun kita sebutkan tempoh masa yang panjang. Kalaupun kita bangun lewat 6-5 minit, 6-10, kita masih lagi boleh kita istighfar, walaupun mungkin di situ kemampuan untuk kita bangun solat masih lagi sempat. Tapi kalau untuk permulaan dah lama kita tinggalkan, capai sahaja tasbih kita, istighfar pada waktu yang afdal tersebut, kita mohon supaya Allah Ta'ala ampunkan kita, kerana kita nak masuk dalam Ramadan, kita tak nak bawa masuk dosa-dosa ni dalam Ramadan, contoh. Maka itu dengan urusan dengan Allah Ta'ala. Urusan dengan manusia juga benda yang penting. Antaranya adalah kita mohon keampunan bagi orang yang masih ada ibu dan ayah, maka mohon keampunan daripada mereka. Maksudnya minta maaf, minta supaya diampunkan sepanjang tempoh setahun ini. Mungkin ada yang kita melakukan dosa kepada mereka, menyebabkan mereka terguris dan sebagainya. Maka mohon keampunan bagi mereka. Bukan nak tunggu hari raya. Seterusnya, kalau sekiranya masih ada suami dan isteri dan sebagainya, jadi antara satu sama lain, nak masuk Ramadan, minta maaf, minta kita sebutkan keredaan antara satu sama lain, khususnya bagi perempuan. Dia minta redha daripada suaminya, kerana apa? Dia nak masuk diri dia dalam Ramadan dalam keadaan dia tidak dibebani, kita katakan suaminya kepada diri dia. Kita ambil keinsafan daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, daripada hadis yang sahih, ramainya orang perempuan itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala antara lain adalah disebabkan derhakanya mereka dan tidak mensyukuri kepada suami mereka, tidak berterima kasih kepada suami mereka. Itu menyebabkan mereka ramai orang perempuan berada dalam neraka. Itu atas syarahan para ulama berdasarkan kepada dalil yang ada. Jadi mohon keampunan daripada manusia, termasuk juga eratkan semula silaturahim yang telah terputus di kalangan adik-beradik sebagai contoh. Memohon kita sebutkan halal daripada kita sebutkan kawan rakan sekerja dan sebagainya. Mohon keampunan daripada semua orang supaya kita berusaha sebaik mungkin membebaskan diri kita, membersihkan diri kita daripada sebarang dosa, sama ada Allah dan juga manusia, dan kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan yang sebaik mungkin pada kedudukan tersebut. Ini perkara yang cukup perlu kita muhasabahkan bersama, khusus untuk bagi saya yang bercakap. Allah Ta'ala rezekikan kita mungkin 15 kali Ramadan, 20 kali, 30 kali, 40 kali sebagai contoh, ataupun lebih lagi. Maka di mana posisi yang sepatutnya kita berada pada saat ini apabila kita melalui Ramadan tersebut? Kita tak nak jadi seperti mana pernah terjadi terdahulu. Sebagai contoh, dalam sejarah Tunisia, ada presiden namanya Habib Bourguiba. Kalau ada baca dalam sejarah, sampai peringkat mereka pada zaman itu mengisytiharkan bahawa tidak dibenarkan sebahagian besar daripada kita katakan kerajaan, khususnya pada saat tersebut, maksudnya ahli parlimen, tidak dibenarkan untuk berpuasa, dan mereka diperintahkan untuk makan pada tengah hari masa dalam keadaan sidang parlimen tersebut. Kerana apa? Pemimpin pada zaman tersebut merasakan bahawa puasa ini menghilangkan produktiviti dari sudut kerajaan untuk kita katakan berjalan dengan bagus. Takkan kita sampai nak peringkat macam tu. Puasa tidak memberikan apa-apa kesan, hanya sekadar penat letih sahaja, sehingga kita boleh ditekan berkenaan dengan perkara tersebut. Walaupun itu ialah itu isu pemimpin Islam juga dan sebagainya, tapi itu sejarah yang dah berlalu. Kalau sekiranya kita tidak dapat kesan daripada Ramadan, takkan sampai peringkat kita nak dihukum seperti itu, kerana sampai peringkat kita tak merasai puasa kita yang sebenarnya. Itu antara yang mustahak, termasuk juga yang kita nak kongsikan pada malam ini. Kita nak sedikit perbincangan berkenaan dengan hukum hakam dan juga beberapa adab peraturan berkenaan dengan bulan Ramadan. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya suka untuk pergi kepada soalan dan juga jawapan sahaja sebenarnya. Saya tak menjurus untuk kita baca dalam kitab, supaya kita dapat poin-poin yang saya rasa penting untuk kita fokuskan sahaja. Kalau sekiranya ada nak interrupt dan juga tanya soalan, boleh, tak ada masalah. Saya nak fokus kepada pertama, isu berkenaan dengan niat. Berkenaan dengan niat puasa, kerana ada persoalan yang biasa kadang-kadang melatari daripada kita, tapi saya nak pergi pada isu dia.
kita sedia maklum bahawa niat ini menjadi satu tuntutan dan juga kewajipan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan niat itu dalam mazhab Syafi'i hendaklah dilaksanakan pada setiap hari. Tolong ambil perhatian ni. Niat puasa hendaklah dilaksanakan pada setiap hari. Puasa pada hari esoknya berbeza dengan puasa pada hari selepasnya. Maksudnya kefarduan puasa itu datang pada hari Isnin sebagai contoh. Kewajipannya juga datang pada hari Selasa dan seterusnya. Jadi niat itu perlu dilaksanakan pada setiap hari, pada setiap malam sebelum daripada subuh. Dalam mazhab Syafi'i dia begitu. Ada huraian. Tetapi ada keringanan untuk kita mengambil jalan yang berbeza ataupun kita sebutkan pendapat yang berbeza. Sebagai contoh dalam pendapat Imam Malik, dibenarkan untuk kita berniat puasa itu selama sebulan terus. Kita berniat puasa selama sebulan terus. Aku berpuasa Ramadan sebulan kerana Allah Ta'ala. Mudahnya macam tu contoh. Tetapi kita perlu faham, tetap juga dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita mengulang niat itu pada setiap hari, pada setiap malam. Walaupun kita dah niat sebulan. Timbul perbincangan. Nah, saya nak pergi isu itulah. Kalau sekiranya di pertengahan daripada puasa, ada individu tersebut dia tak berpuasa. Contoh orang perempuan yang uzur, contoh dia musafir, dia sakit, jadi dia tidak berpuasa ataupun dia berbuka. Bagaimana isu sebulan dia puasa tadi? Maksudnya sebulan dia niat tadi. Adakah masih lagi valid puasanya pada kedudukan tersebut dari sudut niat? Jawab para alim ulama, sebenarnya niat puasa sebulan tadi telah pun kita sebutkan telah pun tidak mencapai kepada kita katakan jumlah sebulan, maka di sana perlu berniat selepas daripada kita berbuka, kita sebutkan tak berpuasa tersebut, untuk berniat setiap hari. Ini penting. Contoh orang perempuan pada 1 sampai 17 hari bulan dia berpuasa 17 hari. Hari ke-18 datangnya haid pada dia dengan hukum haid yang sebenar. Okay? Maka di sana dia contoh dia 7 hari selepas daripada itu, 5 hari selepas daripada itu. Dan ada lagi baki untuk dia puasa. Wajib untuk dia berniat puasa pada setiap hari yang berbaki itu. Dia tak boleh ambil yang sebulan tadi sebab dia tak mencapai pun sebulan itu. Kan? Contoh yang lain, 1 sampai hari ke-7 seorang tu puasa. Hari ke-8 dia musafir. Dan disebabkan keuzuran, kepenatan dan sebagainya, hari ke-8 dia tak berpuasa. Maka hari ke-9 dia nak puasa balik. Walaupun awal tadi dia dah niat puasa sebulan, maka pada hari yang ke-9 tadi dan hari yang berikutnya dia tidak boleh lagi mengambil niat puasa sebulannya itu. Dia mesti berniat puasa pada setiap hari sebelum daripada fajar. Jika sekiranya dia meneruskan puasa dalam keadaan dia tak berniat, dan seperti mana kita bincangkan tadi, maka ada masalah dari sudut puasa itu tidak sah. Jadi ini sangat penting sebenarnya untuk kita faham isu niat sebulan ni, dan perkara yang utama dan juga penting, niat puasa sebulan mestilah dilaksanakan pada awal ataupun 1 Ramadan tersebut, bukan pada hari kedua ataupun hari yang berikutnya. Untuk mencapai puasa sebulan itu niatnya, kaedahnya seperti itu. Okay? Itu isu berkenaan dengan niat, dan satu benda yang baguslah adat kebiasaan kita di tempat-tempat kita, selepas daripada imam solat tarawih sama ada 8 ataupun 20, biasa saya diingatkan niat puasa. Niat puasa diulang-ulang seperti itu, walaupun dalam sunnahnya taklah sampai peringkat macam tu dibuat, tetapi itu untuk mengingatkan para jemaah, mengingatkan kita supaya kita mesti kena niat puasa. Sebab niat puasa Ramadan mesti diniat sebelum daripada azan subuh, tak seperti mana puasa sunat. Okey, itu isu yang pertama. Kalau ada soalan dah boleh tanya. Okey, clear kat situ? Mungkin ada yang terlepas pandang isu niat sebulan ni kalau sekiranya berlaku keusuran selepas daripada itu. Makanya kalau terputus, dia dah niat sebulan tapi tengah bulan tu dia terputus, maknanya dia tak puasa sehari, mana terbatal dengan sendirinya, terbatal lah niat yang sebulan tu kan Ustaz? Macam tu lah. Mudah fahamnya begitu, betul. Jadi bila dia tak dapat lagi melengkapkan sebulan tu, jadi dia kena niat pada setiap hari dan setiap hari. Secara berterusan. Okey, maklum Ustaz. Saya lebih cenderung untuk melihat kembali kepada asal dalam mazhab Syafi'i, mesti diniatkan pada setiap hari. Tetapi untuk kita yang takut terlupa dan sebagainya, kita mengikut pendapat dalam mazhab Imam Malik, jadi awal-awal Ramadan kita dah niat puasa sebulan. So boleh. Tapi kalau sekiranya orang perempuan memang akan melalui keadaan yang memang dia tak dibenarkan untuk puasa, maka dia akan berniat selepas daripada itu pada setiap hari. Sebab niat sebulan tadi telah pun kita sebutkan dah tak valid lah.
Okey, wallahu a'lam. Maknanya selepas ni kena alert lah, yang perempuan lah kena alert. Sungguh, betul. Betul. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni, kita kata kita dah niat sebulan, so kita langsam sekali lah, backup sekali untuk hari-hari yang kita lupa. Betul, tetapi kalau ada hari yang kita tak berpuasa, maka di sana kita mesti kena niat pada setiap hari. Okay? Dan sebab itu dalam mazhab Syafi'i, asasnya dalam perbincangan tadi pun, sunat untuk kita walaupun dah niat sebulan, kita masih lagi berniat setiap hari sebenarnya. So kena amalkan begitulah. Okay? Wallahu a'lam. Selesai. Berikutnya, kita beralih kepada perbincangan yang berikutnya berkenaan dengan isu puasa yang kita bincangkan pada saat ini. Bagaimana kedudukannya seseorang yang berpuasa tersebut, dia melakukan perbuatan yang hal keadaannya bermesra bersama dengan isterinya tetapi tidak melakukan jima'. Okey? Maksudnya sama ada dia mengucuk isterinya ataupun perbuatan-perbuatan yang lain bermesra dengan isterinya pada siang hari dalam bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, bagaimana kedudukannya puasa tersebut? Sebagai contoh, saya sebutkan tadi, dia memegang isterinya ataupun kita sebutkan mengucuk isterinya. Hukum asal perbuatan tersebut kalau sekiranya tidak bersamanya dengan syahwah, maka dia tidak merosakkan puasa itu. Dengan maksud saya adalah hukum asal dalam kedudukan tersebut masih lagi dibenarkan, tak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya beralih kepada adanya syahwah, maka di situ hukum dia makruh dan juga merosakkan pahala puasa pada keadaan tersebut. Ia langkah berjaga-jaga untuk tidak lebih daripada itu, kerana boleh jadi kita sebutkan selepas daripada itu seperti mana kita sedia maklum. Jadi orang yang tidak melakukan jima' pada siang hari tetapi dia melakukan perbuatan berbesra dengan isteri sehingga boleh menaikkan syahwah, maka hukumnya hukum makruh, merosakkan pahala Ramadannya. Tapi Ramadannya masih lagi, maksudnya puasanya masih lagi sah pada keadaan tersebut. Termasuk juga ulama bincang dari sudut sama ada orang muda ataupun orang yang berusia, hukum asal dia pun sama pada keadaan individu tersebut. Jadi bila kita perhalusi hukum ni, sebab itu ada beberapa pandangan ulama menyebutkan bahawa jika seboleh mungkin dielakkan untuk bernikah pada bulan Sya'ban dan juga pada bulan Rejab, kerana kita akan melalui fasanya fasa Ramadan. Tapi kalau sekiranya dah ditakdirkan seperti itu, maka perlu diurus dan juga dijaga sebaik mungkin lah. Perkara seperti ini mungkin kadang-kadang kita rasa macam tak berlaku mungkin pada diri kita dan sebagainya. Tetapi kaedah ini penting untuk kita faham. Kadang-kadang bila dengan beramal ni kita ada ujian dia. Sama seperti benda ini. Jadi perlu dihindari. Seboleh mungkin kita tak melakukanlah perbuatan tersebut kerana boleh sahaja pergi kepada peringkat yang seterusnya yang lebih membahaya kepada pahala puasa kita. Kalau sekiranya kita sebutkan dalam riwayat, ada perbincangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, seperti mana dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, beliau pernah pada hari-hari yang berpuasa itu, beliau pernah mengucuk isterinya. Dalam keadaan dia seronok pada hari tersebut dalam puasa, dia mengucuk isterinya. Sehingga dia menyesali perbuatan itu, jadi lari dia mencari Nabi SAW untuk mengesahkan perbuatan tersebut. Nabi sebutkan bahawa puasanya masih lagi sah. Tetapi perbuatan itu perlu kita faham, kalau sekiranya mendatangkan kepada syahwah, maka perlu dielakkan. Ini berlaku pada Sayyidina Umar sendiri dalam keadaan tersebut. Nabi memberikan tafsilan, kalau sekiranya kamu berpuasa wahai Umar, kamu berkumur-kumur tetapi tidak menelan air tersebut, adakah puasa kamu masih lagi sah? Sayyidina Umar sebut, ya, pada keadaan itu, maka sama seperti mana isu tadi. Dan tambahan di situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana kedudukannya kalau sekiranya benar-benar berlaku kita sebutkan persetubuhan itu pada siang hari dalam bulan Ramadan, kita sedia maklum. Cuma tambahan di situ, kalau kita untuk kita faham, mudah-mudahan Allah Ta'ala rindukan kita perkara tersebut, untuk orang yang kalau sekiranya dalam bulan Ramadan dia berpuasa tapi berzina, contoh, subhanallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rindu kita. Tapi perkara ni perlu dibincangkan. Hukum dia sama. Maksudnya kafarah terhadap perbuatannya itu sama seperti mana kalau sekiranya dia menggauli isterinya pada siang hari pada bulan Ramadan bagi orang lelaki. Adapun orang perempuan tidak dijatuhkan hukum tersebut. So untuk kafarah itu dia perlu laksanakan dan berjalan hukum tersebut sebenarnya dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu faham di situ, saya nak lanjutkan juga, untuk orang yang membatalkan puasanya secara sengaja ataupun tidak berpuasa secara sengaja, sebenarnya hukum untuk mereka mengqadakkan puasa tersebut dia bermula pada 2 hari raya. Ulama sebutkan hukum dia wajib.
Maksud saya adalah orang yang sengaja berbuka puasa ataupun tidak berpuasa dan menyebabkan kita sebutkan puasa yang tidak lengkap pada tahun tersebut, sebenarnya mereka sangat-sangat dituntut, sehingga ulama sebutkan berdosa kalau sekiranya 2 hari raya mereka tak berpuasa secara sengaja, kecuali masih lagi ada uzur-uzur dan seterusnya. Dia tak sama seperti mana orang perempuan yang datangnya haid dan sebagainya, dia tidak menjadi kewajipan untuk dia berpuasa pada hari kedua daripada Syawal. Dia tak sama. Tapi yang sengaja tadi, sebenarnya 2 Syawal, dia telah pun menjadi satu tuntutan yang bersangatan untuk dia berpuasa pada hari itu sebagai satu denda sebenarnya untuk dia laksanakan puasa yang wajib tersebut kerana dia tak sempurnakan pada dalam Ramadan itu. Jadi sebenarnya puasa 2 Ramadan ni bukan 2 Syawal ni bukan satu benda yang kita boleh pilih-pilih sesuka hati kita, sebab kita dah meninggalkan benda yang wajib. Kita dah sengaja membatalkan perkara yang diwajibkan atas kita. Jadi sebenarnya tak boleh dilengahkan. Tak boleh dilengahkan. Isu berkenaan dengan puasa sunat dan sebagainya itu kita dah sedia maklum. Tetapi kalau sekiranya ada yang menjadi orang yang sengaja berbuka puasa, sengaja membatalkan puasanya pada puasa Ramadan, 2 hari raya sebenarnya dituntut untuk dia terus puasanya sebagai satu penalti lah sebenarnya untuk dilaksanakan. Okey? Wallahu a'lam. Berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kedudukannya kalau sekiranya orang tersebut dia terlupa untuk niat puasa? Saya ikut berdasarkan kepada kitab ni yang dikarang oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Hanafiah, salah seorang daripada panel fatwa di negeri Terengganu. Subhanallah, walaupun saya tak sempat berjumpa dengan beliau lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati beliau, tapi hadir pengajian secara online dan sebagainya, kitab-kitab beliau pun ada yang saya beli, boleh juga sahabat-sahabat dapatkan manfaat. Ada soalan juga ditanya di sini, sebelum tidur terlintas di penanya soalan ni tanya, terlintas di hati saya untuk berpuasa sunat pada esok hari dan hal keadaannya sehinggalah terjaga daripada subuh. Pada kedudukan puasa sunat tersebut, adakah sama seperti mana puasa yang wajib? Perlu diniatkan lebih awal. Ini soalan dia. Jawabnya, pandangan mutamak dalam mazhab Syafi'i, dia tak sama. Kalau sekiranya puasa Ramadan mesti dilaksanakan sebelum daripada subuh. Niat itu. Ini fokus kita. Maksudnya niat itu. Tetapi kalau sekiranya puasa sunat, maka diberi kemudahan. Walaupun telah pun lanjut subuhnya, maksudnya telah berlalu subuhnya, maka dia tetap lagi boleh berpuasa pada hari tersebut seperti mana amalan baginda Nabi SAW juga. Okay? Sama juga seperti mana amalan Nabi SAW juga. Ini untuk membezakanlah. Jadi sebab itu, pada puasa sunat itu kita bila-bila masa pun kita boleh niat. Tapi kalau sekiranya puasa wajib dan juga puasa qada, puasa qada pun sama. Mesti diniat sebelum daripada subuh. Jadi yang berbaki minggu-minggu yang ada ni, kalau sekiranya belum lagi ada yang belum selesaikan, sebenarnya perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin sebelum daripada Ramadan. Okey. Wallahu a'lam. Terus berikutnya kita lanjutkan isu berkenaan dengan fidyah. Okey. Ni saya pergi laju saja ni. Isu berkenaan dengan fidyah. Okey. Soalan ditanya berkenaan dengan orang yang tidak qada puasa sehingga masuk Ramadan seterusnya, adakah perlu membayar fidyah? Soalan ini ditanya. Guru kita menjawab bahawa seseorang yang ada puasa qada sedangkan dia tidak mempunyai sebarang keuzuran, maka wajib dia menggantikan puasa tersebut pada Ramadan yang berikutnya. Maksudnya sebelum Ramadan berikutnya. Dia mesti settlekan sebelum Ramadan. Hukum untuk dia melewatkan puasa Ramadan tadi sehingga masuknya Ramadan akan datang secara sengaja merupakan hukum yang haram dan juga berdosa. Seperti mana saya terangkan tadi. Sengaja dia lewat-lewatkan, sampai masuk Ramadan berikutnya dia tak settlekan, hukum dia berdosa. Dia melengahkan tu pun dah berdosa dah. Sama seperti mana kita melengahkan solat tanpa sebarang keuzuran, hukum dia sama juga dalam keadaan. Okey. Dan berikutnya ada perbincangan di sini, jika sekiranya masuk kepada bulan yang akan bulan Ramadan tahun yang berikutnya, dia masih lagi tidak melaksanakan puasa itu, maka wajib ke atas dia untuk dia membayar fidyah. Kadar dalam mazhab Syafi'i adalah sehari secupak daripada beras yang menjadi makanan ruji bagi satu tempat tersebut. Seperti mana yang kita ada hari inilah. Cuma ada perbincangan ulama, khususnya kalau di negeri Selangor, atas yang makan saya lah, fidyah tersebut dia tak jadi double. Maksudnya kalau bawa untuk tahun akan datang pun, kalau dia tinggal 7 hari, dia jadi 7 hari, dia tak jadi 14. Kalau sekiranya tak dilaksanakan lagi. Walaupun hukum asalnya perlu dibayar berdasarkan kepada gandaan. Okey, ini berkenaan dengan fidyah. Termasuk juga kalau sekiranya orang itu meninggal dunia dalam keadaan dia tak sempat untuk menyelesaikan puasanya,
dalam keadaan sebenarnya dia wajib puasa pada keadaan tersebut. Contoh dia ada beza orang yang tak mampu berpuasa sebabkan uzur terlampau tua dan kita sebutkan langsung tak boleh berpuasa, maka dia tak perlu untuk qada balik. Dia hanya wajib untuk bayar fidyah. Tapi kalau sekiranya orang itu mampu untuk berpuasa, maka dia wajib puasa dulu sehinggalah Ramadan yang tahun berikutnya. Kalau dia tak laksanakan, baru fidyah itu menyusul. Fidyah dia bergerak seiring dengan qada. Dia bukan maksudnya dah bayar fidyah tak perlu untuk qada. Asasnya bukan macam tu. Dia adalah tambahan kepada kita sebutkan kita katakan penalti, mudah fahamlah, kepada orang yang tidak melaksanakan puasa dengan sempurna sehingga tahun yang akan datang. Sebab itu saya sebut di awal tadi, jika ada ditinggalkan puasa, maka dilaksanakan puasa itu secepat mungkin. Okay? Dan tak perlu kita tangguh-tangguh, kecuali yang betul-betul menyusukan anak. Sehingga ada ulama bincang apakah hukum perempuan sehingga menopause, baru dia nak qada puasa dia. Kalau sebenarnya memang uzur, okay, tahun pertama lahir anak, seterusnya menyusu lagi dan sebagainya, selang beberapa tahun keluar lagi anak yang lain, maka fasa itu akan berlaku di kalangan kita katakan muslimat kita. Tetapi kalau sekiranya memang dia tak mampu sehinggalah melibatkan dia menopause, baru dia puasa, tak apa. Dengan syarat bukan dia sengaja buat macam tu. Okay, wallahu a'lam. Dan bayaran fidyah ni bila perlu dilaksanakan? Dia tak ada masa yang khusus, cukup saja syarat untuk masuk kepada Ramadan tahun yang berikutnya itu, dia dah boleh laksanakan. Okay. Dalam konteks semasa, memang fidyah itu dibayar kepada majlis-majlis agama. Kalau kita nak bayar sendiri, ada isu untuk kita nak kenal betul-betul fakir dan miskin sahaja. Bukan untuk mahat tahfiz, bukan untuk kita sebutkan madrasah, rumah orang tua dan sebagainya, hanya kepada fakir miskin. Kalau kita bagi pada yang saya sebutkan tadi, mereka tu fakir miskin, tak apa. Dalam keadaan semasa pada hari ini, saya lebih cenderung untuk semua urusan zakat, fidyah dan sebagainya diurus takbir oleh orang yang berkuasa ataupun ulul amri untuk menguruskan harta itu dengan sebaik mungkin. Kecuali kata para ulama, ada kelompongan di situ. Maksudnya ada yang tak sampai kepada orang penerima fidyah dan sebagainya, jadi kita boleh ambil tindakan untuk bayar sendiri pada keadaan tersebut. Siapa yang wajib bayar? Sebenarnya orang yang tidak berpuasa itu. Orang yang tak berpuasa itu yang wajib untuk bayar pada kedudukan tersebut. Okay? Dan hanya boleh fakir dan miskin. Dia bukan asnaf fisabilillah, fakir dan miskin sahaja. Untuk menerima fidyah, hanya fakir dan miskin sahaja. Dengan orang lain, tak dibenarkan. Dia bukan asnaf yang lain tu boleh bagi. Dia hanya fakir dan miskin sahaja. Takrifan pada fakir dan miskin itu yang perlu kita faham sungguh-sungguh, supaya fidyah kita itu dibayar pada orang yang betul-betul sah. Orang yang betul-betul tepat. Okay? Wallahu a'lam. Nak bayar pada anak yatim ke dan sebagainya memang tak boleh. Kecuali anak yatim tersebut memang fakir miskin. Okey, bagi orang yang menyusu, macam mana kedudukan dia? Ada soalan di sini. Adakah boleh orang yang mengandung dan orang yang menyusukan anak berbuka puasa? Bagaimana pula status selepas daripada itu, hanya perlu qada ataupun hanya membayar fidyah? Ataupun kedua-duanya sekali? Kaedahnya mudah sahaja. Hal keadaannya kalau sekiranya ibu tersebut dia bimbang terhadap keselamatan anak ataupun janin kandungannya, maka ibu tersebut hendaklah membayar kedudukannya secupak daripada setiap hari yang ditinggalkan. Okey, setiap hari yang ditinggalkan. Adapun kalau jika sekiranya dia berbuka puasa kerana bimbang akan dirinya sendiri, maka dia tak wajib untuk bayar fidyah ke atas diri dia. Hanya diwajibkan untuk dia qada sahaja bilangan puasa tersebut. So dia ada beza lah dalam keadaan sama ada dia risaukan janin ataupun bayi dia, ataupun dia hanya risau akan kedudukan dirinya sendiri sahaja. Okay. Untuk orang yang memang tak mampu lagi berpuasa, maka terus dia kepada fidyahnya. Nah, ini perlu disahkan oleh doktor lah. Okay, perlu disahkan oleh doktor. Memang dia tak mampu untuk puasa, telah lanjut usia dan sebagainya, so dia kena bayar fidyah saja pada keadaan tersebut sebab memang dia tak mampu untuk puasa dah. Wallahu a'lam. Itu berkenaan dengan fidyah. Kita lanjutkan sedikit. Berkenaan dengan orang musafir pada siang hari pada bulan Ramadan. Itu memang diberi keuzuran. Orang yang musafir pada siang hari pada bulan Ramadan dengan cukup syarat dia, maksudnya musafir itu bukan musafir yang mungkar, musafir masih lagi yang harus. Okay, cukup jaraknya 2 marhalah. Dan juga dia pada kedudukannya keluar tersebut dalam keadaan puasa, meninggalkan kita sebutkan tempat tinggal dia, maka dibenarkan untuk dia berbuka puasa. Okay, dibenarkan untuk dia buka puasa. Bukan disebabkan perjalanan ya, sampai saja di tempat yang dituju pun dia masih lagi kita sebutkan
tidak berpuasa pada keadaan tersebut, dia boleh sahaja makan dan minum dan sebagainya, cuma tidak boleh dibuat di depan khalayak. Orang yang tak berpuasa, dia tak boleh melakukan perbuatan makan dan minum tersebut di depan khalayak. Itu ditambah lagi disebutkan hukum tidak beradab kalau sekiranya dalam keadaan yang tertentu boleh dihukumkan sebagai seakan-akan memperolokkan amalan itu. Itu benda yang tak baik dan patut dihindari lah dalam keadaan kita nak menempuh Ramadan ni. Seterusnya, isu berkenaan dengan Ramadan tidak lengkap kalau sekiranya tidak dibahaskan berkenaan dengan zakat. So ada isu berkenaan dengan zakat fitrah. Ada isu berkenaan dengan zakat fitrah. Macam mana kedudukannya zakat fitrah ni dibayar lebih awal pada satu Ramadan dan sebagainya, sedangkan waktu itu belum lagi diwajibkan? Jawab para alim ulama, sah zakat tersebut. Okay, dia langkah berjaga-jaga untuk kita bagi lebih awal. Adapun kalau sekiranya tak sempat untuk dia hidup pada hujung Ramadan dan awal hari raya, walaupun telah diserahkan zakat tersebut, zakat itu jadi sedekah. Okay, sebab mesti orang yang kita katakan wajib untuk membayar zakat ini adalah daripada dirinya dan juga seisi keluarganya, dan pada keadaan itu wajib untuk suami yang menafkahi isteri dan anak dan sebagainya itu membayar zakat bagi pihak mereka. Kalau sekiranya nak bagi untuk orang lain, boleh, tetapi mohon keizinan daripada mereka sebab tuntutan itu adalah tuntutan yang wajib ke atas individu. Dia bukan boleh orang lain tolong buat kan? Bukan macam tu. Jadi mesti kena minta keizinan daripada orang tersebut. Walaupun orang tu orang susah. Dan susah untuk zakat fitrah ni macam mana keadaan dia? Adalah orang yang ada duit makan minum dia pada malam hari raya, maksudnya penghujung daripada Syawal Ramadan tersebut dan juga awal hari raya, dan ada lebih RM7 dan sebagainya. Jadi zakat fitrah pada keadaan tersebut wajib untuk orang. Kalau sekiranya memang dia tak ada, langsung memang tak ada, simpanan apa semua memang tak ada, barulah isu berkenaan dengan terangkatnya hukum zakat fitrah tadi. Jadi zakat fitrah juga untuk orang yang bukan mestinya untuk orang kaya, yang tidak berkemampuan pada keadaan tersebut, tapi memang ada lebihan duit dan juga ada ahli keluarga, ahli warisnya, maka zakat pada keadaan itu jadi hukum dia wajib. Okay? Syarat dia. Dan adakah wajib untuk bayar berdasarkan kepada emas, berdasarkan kepada jenis beras? Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Cuma kita raikan lah. Kalau sekiranya memang kita nak bayar yang 18, contohnya RM13 satu kepala dan sebagainya, boleh saja kita bayar. Tetapi yang asalnya tidak ada tuntutannya seperti daripada itu. Okay? Wallahu a'lam. Lain. Berikutnya, ada soalan. Berkenaan dengan zakat ni juga boleh tanya. Penting untuk kita tahulah, bukan sekadar untuk kita bayar sahaja. Mana lebih menjadi keutamaan? Bayar zakat sendiri ke ataupun kita sebutkan bayar zakat pada pemerintah? Dengan maksud bayar zakat sendiri ni sebenarnya menjadi satu amalan yang mulia, kita bayar zakat pada hari raya supaya orang itu dapat merasai dan menikmati daripada pemberian zakat kita sebab dia memang tak mampu pada keadaan tersebut. Okay? Tetapi kalau sekiranya kita sebutkan mana yang menjadi keutamaan, nak bayar sendiri ataupun urus sendiri ke ataupun bagi pada pemerintah, sebenarnya bergantung kepada pusat-pusat zakat di tempat-tempat tersebut. Kalau sekiranya kita nampak urus takbirnya ada masalah, ada orang tak dapat dan sebagainya, boleh saja kita bayar zakat fitrah terus kepada asnafnya. Memang boleh. Tapi dengan syarat betul asnaf itu. Jadi mungkin kita tak mampu untuk menilai secara keseluruhan. Kadang-kadang dia katakan dia asnaf tapi dia simpan duit. Jadi sebenarnya untuk lebih utama adalah bayar zakat fitrah ni kepada amil-amil telah yang dilantik. Jadi ada kaedahnya, ada SOP untuk menentukan sama ada orang tersebut dia layak untuk menerima zakat selepas daripada itu ataupun tidak. Sebab pada asalnya memang betul, mengembirakan pada hari raya itulah zakat fitrah kita. Tapi dalam keadaan semasa memang tak dilaksanakan pada hari itulah untuk memberikan kita katakan kepada asnaf. Okay, so asnaf di situ fakir dan miskin. Orang yang kalau sekiranya fakir, maka orang tersebut mestilah kita katakan pendapatannya kurang daripada apa yang dia perlukan. Kurang tu maksudnya tak sampai separuh. Kalau sekiranya miskin, dia lebih daripada separuh tapi tak mencapai seperti mana yang dia perlukan. Kalau dia perlukan 3,000, dia ada 1,700. Kan? Maksudnya lebih daripada separuh. Kalau sekiranya bawah, maka di situ orang tu orang yang miskin. Jadi zakat ini sebenarnya boleh kita bagi, tetapi perlu dinilai bagaimana orang tersebut dihukumkan sebagai asnaf. Okay.
Ada juga persoalan di sini. Kalau sekiranya suami dalam penjara, zakat macam mana? Maksudnya suami dalam penjara, zakat dia macam mana? Disebutkan di sini, jika seorang suami itu berada dalam penjara, bagaimana dengan zakat anak dan juga isterinya? Adakah dia masih bertanggungjawab untuk membayarnya ataupun macam mana? Dia tanya macam tu. Orang dalam kita katakan penjara macam mana? Para fuqaha mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa yang bermaksud zakat fitrah itu mengikut kepada nafkah. Maksudnya siapa yang kita nafkahi mereka. Iaitu bermakna individu yang wajib membayar zakat itu adalah individu yang wajib memberi nafkah. Individu yang wajib memberikan nafkah pada isteri adalah suaminya, manakala individu yang wajib untuk menafkahi anaknya adalah daripada ayahnya. Jadi zakat tadi sebenarnya dibayar oleh ayah dia. Tetapi kalau sekiranya ayah dalam penjara, seperti mana soalan ni, bagaimana keadaan tersebut, maka boleh saja perempuan itu yang cukup syarat dia membayar untuk dirinya sendiri. Dia bayar untuk diri sendiri. Dalam kaedah semasa saya tak pasti, kena semak. Adakah dibenarkan untuk orang yang dalam penjara bayar zakat dan sebagainya. Allahu'alam. Selesai. Berikutnya, isu berkenaan dengan solat. Ini juga tak kurang daripada pentingnya. Dalam bulan Ramadan yang diperkasakan sebenarnya adalah solat. Perlu ambil perhatian, bukan semata-mata untuk solat tarawih. Ya, membesarkan Ramadan itu dengan solat tarawih. Tetapi mesej di sebalik daripada itu adalah untuk mencintai solat berjamaah, mencintai masjid. Satu benda yang salah kalau sekiranya kita faham, Ramadan adalah tarawih semata-mata. Sebab itu jadi tak betul bila keadaannya tarawih ramai orang, sembahyang subuh jadi tak ramai orang. Sebab dia nampak dari sudut keutamaan itu. Ya, dari sudut dakwah dan latihan satu benda yang baik. Tetapi kefahaman itu juga perlu jelas. Apa hukumnya kita solat tarawih pada waktu maghrib selepas daripada jamak takdim pada keadaan tersebut? Jawabnya, solat tarawih itu sah. Solat tarawih itu sah kerana syaratnya adalah telah pun solat isyak, bukan bermakna masuk mesti di dalam waktu isyak. Dia tak sama tu. Jadi selepas orang jamak takdim, selepas solat maghrib dan juga isyak, dia boleh laksanakan tarawih di situ pada keadaan itu. Dia tak perlu tunggu lagi pada masuknya waktu isyak. Ini berkenaan dengan waktu itu. Sehinggalah pagi. Walaupun dah buat sikit demi sikit, boleh diteruskan sehingga sebelum daripada fajar. Hukum orang yang maknanya Ustaz, minta maaf Ustaz. Maknanya kalau kita bermusafir, kita dah sembahyang jamak maghrib dan isyak, lepas itu terus boleh buat tarawih waktu maghrib tu. Kita boleh terus buat tarawih sebab kita telah pun laksanakan hal keadaannya solat isyak. Untuk solat tarawih adalah bukan waktunya waktu isyak, tetapi telah pun kita solat isyak. Faham. Sama seperti mana witir. Kalau sekiranya kita walaupun bukan dalam bulan Ramadan, contoh kita dah jamak takdim. Kita nak balik Ampang, kita dah jamak takdim dekat kita sebutkan Gombak contoh. Kita dah jamak takdim di Gombak, azan maghrib kat Gombak, kita dah sembahyang maghrib, kemudian kita dah terus sembahyang isyak. Jadi ada masa yang berbaki, kita terus sembahyang witir pada keadaan tersebut. Itu satu perkara yang baik daripada kita tak buat langsung. Jadi kita buat pada waktu yang telah pun kita selesai isyak. Kalau dalam bulan Ramadan pun sama. Kita nak dahulukan untuk kita solat 2 rakaat ke 4 rakaat sambil menunggu keluarga, jadi boleh dah sampai rumah nanti kita sambung lagi berbaki solat tarawih itu. Walaupun belum lagi azan isyak, tetapi kita telah pun selesainya solat isyak. Itu perlu kita faham. Waktu solat tarawih itu. Cuma ulama berselisih pendapat. Kalau dibahas lebih mendalam, sebahagian ulama menyebutkan memang ada perbincangan. Kalau sekiranya tidak cukup 8, sebahagian ulama sebutkan tarawih itu tidak berpahala. Kalau tak cukup 20, ada juga ulama sebutkan tak berpahala. Ya, memang ada. Tetapi kita boleh mengambil pandangan berdasarkan kepada bilangan rakaat yang kita laksanakan, 2 dan sebagainya, dia tetap juga berpahala pada rakaat tersebut. Jadi sebab tu kalau sekiranya kita musafir pun, seboleh mungkin kita laksanakanlah lepas kita witir, lepas kita solat isyak, terus kita laksanakan berbaki yang ada. Nanti balik boleh sambung lagi. Wallahu'alam. Jangan sampai pikat langsung kita tak buat lah. Uzur macam mana pun paling tidak kita buat 2 rakaat. Paling tidak ada juga solat tarawih kita pada keadaan tersebut. Solat tetap juga sah. Pahala itu yang menjadi isu lah. Jelas Adapun jika sekiranya bertarawih itu dilaksanakan sebelum daripada solat isyak, maka hukum dia tak boleh. Majoriti ulama berpendapat bahawa tempoh solat tarawih adalah bermula selepas daripada selesainya fardu isyak dan sebelum daripada kita sebutkan witir pada waktunya fajar.
Sebelum waktu witirnya sebelum daripada fajar. Jadi kalau sekiranya kita dah solat isyak, cukup syaratnya dan sebagainya, kita dah boleh laksanakan solat witir dan juga solat tarawih pada keadaan tersebut. Wallahu a'lam. Dan saya pahalusi sikit tadi, bila kita faham tentang solat puasa, maka kita faham dia beriringan dengan tarawih. Tak salah. Cuma keutamaan untuk tarbiyah di dalam tarawih tersebut sebenarnya untuk memperkasakan solat kita yang lain, iaitu solat berjamaah. Satu benda yang salah bila solat tarawih ramai orang datang tetapi solat isyak ataupun subuh orang kurang. Ataupun lebih daripada itu lagi, maksudnya sebelum daripada ni pun dah tak laksanakan. Jadi itulah yang disebutkan sebagai kita tidak tidak disebutkan sebagai kita bukan menyembah Ramadan, tetapi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita bukan menyembah Ramadan, tetapi kita menyembah Allah Taala. Itu berbeza dia. Sebab itu kalau sekiranya kita dapat lihat ada perbezaan antara permulaan sehingga ke hujung, kita bukan buat semata-mata untuk tarawih, tetapi sebenarnya untuk membesarkan Ramadan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu faham. Jangan sampai peringkat kita faham hanya mendirikan tarawih itu semata-mata untuk Ramadan. Tidak, sebab dia ada kesan dia. Kita melazimi solat tarawih untuk mencintai solat berjamaah, untuk membesarkan Ramadan. Berakhirnya Ramadan, kita perkasakan perkara tersebut. Duka cita kita kalau sekiranya dalam Ramadan pun ada perbezaan, dan juga dalam malam yang sama pun ada perbezaan. Orang lebih cenderung untuk solat tarawih berbanding dengan solat subuh secara berjamaah. Itu satu benda yang tak bagus untuk diamalkan ataupun kefahaman yang tersasar lah sebenarnya. Okay, wallahu a'lam. Jelas yang itu? Jelas tak jelas? Baik. Berikutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga hukum yang dibincangkan berkenaan dengan jika sekiranya kita meninggalkan puasa kerana sakit, adakah pada kedudukannya tadi kita sebutkan berkenaan dengan fidyah tadi, penentuan dia. Ada soalan juga di sini ditanyakan. Disebabkan masalah kesihatan, orang ni tanya, saya terpaksa meninggalkan puasa Ramadan selama 10 hari. Kemudian saya cuba untuk qada namun tidak mampu kerana kesihatan tidak mengizinkan. Justru adakah saya perlu membayar fidyah semata-mata, ataupun pada kedudukan tersebut masih lagi perlu berusaha untuk kita laksanakan qada itu. Ni dibincangkan berkenaan dengan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan juga sakit yang ada harapan sembuh. Dia ada beza. Jadi kalau sekiranya orang tersebut dia meninggalkan puasa dalam keadaan dia sakit yang memang dia akan sembuh selepas daripada itu, maka dia wajib untuk qada dalam keadaan tersebut sehingga Ramadan akan datang. Tapi kalau sekiranya memang dia tak mampu, seperti mana orang uzur betul-betul tadi, maka dia tak wajib lagi puasa. Dia terus kepada kita katakan digantikan dengan fidyah tersebut. Okey, digantikan dengan fidyah tersebut. Ini untuk kita bezakan pada keadaan yang sakit yang macam mana dan boleh berpuasa selepas itu ataupun tak boleh berpuasa. Jadi saya makan tu sebenarnya kalau nak lebih detail, sebenarnya fidyah ni perbincangan dia panjang. Tak salah saya Khamis ataupun Rabu minggu ni, Sohibul Samahah Mufti Selangor ada buat kuliah khas berkenaan dengan fidyah supaya faham sungguh-sungguh berkenaan dengan fidyah ni sebab dia panjang huraian dia. Jadi kalau ada kesempatan boleh ikuti untuk kita lihat betul-betul penilaian berkenaan dengan bayaran fidyah tersebut. Okey, wallahu a'lam. Ustaz, nak tanya Ustaz. Kalau orang tua tapi dia sekejap nyanyuk, sekejap normal, sekejap nyanyuk, sekejap normal, macam mana tu Ustaz? Dia punya puasa Kita perlu fahami bahawa syarat untuk kita berpuasa adalah dalam keadaan orang itu dia sedar pada keadaan yang dia menjalani puasa itu. Ada perbincangan berkenaan dengan orang pitam dan sebagainya. Nyanyuk ini perlu kita lihat betul-betul dia nyanyuk ke ataupun dia sekadar dia terlupa sahaja. Isu kewarasan itu. Isu kewarasan itu. Sebab kadang-kadang nyanyuk ni dia sekadar terlupa sahaja. Tapi kalau sekiranya memang doktor dah sahkan dia memang dah tak normal, okay, contoh untuk bagi faham, dia dah tak wajib solat bagi dia sebab dia dah tak tahu dah siang ataupun malam, maka solat pun dia tak wajib lah. Sama seperti mana puasa. Nyanyuk tu perlu kenal pasti macam mana kedudukan nyanyuk dia itu. Sebab nyanyuk ni dia macam-macam.
Jadi kalau sekiranya memang dia tak sedarkan diri dia tak tahu pada keadaan tersebut diwajibkan puasa dan dia tak faham, maka tak ada lagi puasa untuk dia. Tak ada lagi puasa untuk dia. Untuk kalau sekiranya orang itu, dia tak sama dengan kalau sekiranya orang itu pengsan seketika. Kalau dia pengsan seketika, pitam seketika, maka puasa dia masih sah pada keadaan tersebut. Tetapi kalau sekiranya lanjut panjang pada kedudukan tersebut, puasa dia batal. Dia wajib untuk qada semula. Jadi untuk menjawab persoalan orang nyanyuk tu, kena lihat betul-betul dulu adakah sebenarnya dia memang dah tak sedarkan diri dia, dah tak tahu beza siang dan malam, dah tak tahu beza antara kita sebutkan baik dan buruk dan sebagainya, maka tak wajib lagi puasa atas dia. Okey, wallahu a'lam. Okey, maklum Ustaz, maklum. Ya. Okey, kalau ada soalan, saya buka terus. Sementara kita ada masa lagi. Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau sekarang ni bayaran zakat boleh melalui online. Tapi macam mana kalau secara akad yang afdal? Kalau online yang kita akad dia tu. Sebenarnya dia tidak ada akad yang khas. Dia adalah cukup syaratnya kita bayar, kita membuat bayaran tersebut, dan bayaran yang ada di secara online itu sebenarnya baca itu sekadar untuk kita rasmikan sahaja pembayaran itu. Dari sudut syaratnya adalah kita cukup pada kiraannya syarat-syarat untuk zakat fitrah tersebut, kita melakukan bayaran itu dengan kita berniat pada keadaan tersebut, ia telah memadai. Dia tidak perlu adakan akad penerimaan, tak ada. Dia bukan maksudnya macam kita kena lafazkan perkara itu. Cuma dalam keadaan amalan kita di tempat kita memang adalah aku menyerahkan zakat yang bawah tanggungan aku sejumlah sekian-sekian, itu untuk membantu kita berniat sebenarnya. Dia tak ada ijab dan juga qabulnya di situ. Okey, dia tak ada ijab dan qabulnya di situ. Jadi tak ada masalah kalau sekiranya dibayar secara online ke, ataupun kalau sekiranya dibayar secara drive-thru ke di tengah tempat, ataupun terus jumpa kepada amil, dia tak ada masalah. Kita lanjutkan sikit di situ. Syarat untuk zakat fitrah yang pertama Islam dia. Ini kita kena faham. Seterusnya adalah hal keadaannya terbenam dari sudut matahari pada hari terakhir pada bulan Ramadan, dia masih lagi hidup pada keadaan tersebut, ataupun dia lahir pada waktu tersebut dan dia hidup pada awal hari raya. Ini syarat dia. Seterusnya, dia ada lebihan makanan untuk dirinya dan juga ahli keluarga dia pada hari raya tersebut. Maksudnya pada malam raya sehingga pada siangnya. Ada makanan. Dan kalau sekiranya dia cukup syarat tersebut, maka wajib orang ini untuk membayar zakat pada hari itu. Sebab tu waktu wajib tersebut telah pun ada pada hari raya, malam raya tersebut. Okey, malam raya sehingga pada esok, pada kita katakan orang yang hidup pada malam hari raya dan sebahagian hari raya dan juga sebahagian Ramadan, maka wajib untuk dia bayar. Okey, ada orang ulama di situ, orang yang meninggal dunia sebelum daripada terbenam matahari pada akhir Ramadan, maksudnya dia meninggal dunia sebelum daripada azan maghrib pada hari terakhir Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakat untuknya kerana dia tak sempat pun hidup pada Syawal. Okey, dia tak sempat pun hidup pada Syawal. Dia mesti hidup pada Syawal. Okey, ni benda untuk kita faham. Dan ada uraian di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isu kita bayar lebih awal tu, kita ambil langkah untuk kita membayar sebelum daripada waktu. So waktu dia adalah waktu tadi. Maksudnya waktu masuk waktu maghrib pada hari raya, waktunya wajib pada ketika itu, tapi kita bayar pada 17, kita bayar pada 10, 1 dan sebagainya, itu kita bayar lebih awal berbanding dengan pada waktu dia. Ini untuk kita perhalusi lah kalau sekiranya zakat fitrah itu untuk kita faham. Dan ada memang ada kaedah kiraan dia lah macam mana dia dikira, tapi kita dah sedia maklum sebab jawatan kuasa fatwa akan keluarkan kiraan zakat pada tahun pada setiap tahun tersebut, itu dah membantu sebenarnya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Kalau sekiranya seorang anak tersebut dia lahir setelah daripada terbenam matahari, ataupun seorang itu dia akad nikah setelah terbenam daripada matahari, okey, maksudnya dia angkat pada terbenam matahari itu dan dia hidup pada awal Syawal, ataupun anak tu pun lahir pada awalnya Syawal dan juga pada keadaannya azan itu dia hidup, maksudnya dia lahir, maka wajib terus dia zakat. Okey, wajib terus dia zakat. Kalau sekiranya suami
na'udzubillah lah, kalau sekiranya dia ceraikan isteri daripada penghujung waktu tersebut, maka tak wajib lagi untuk dia bayar pada zakat pada isterinya sebab terangkat dari sudut nafkah itu. Ini untuk kita faham kewajipan itulah. Kalau dia dapat anak selepas maghrib hari raya pertama tu, maknanya dia wajib dah bayar zakat kan Ustaz? Macam mana? Dia dapat baby tu lahir lepas maghrib akhir puasa tu, maknanya malam raya lah. Dia tak, sebab dia tak hidup pada awal sedikit daripada Ramadan dia tak hidup. Maka tak wajib untuk dia bayar. Dia kena hidup dalam Ramadan. Terbenam matahari tu dia telah pun hidup. Maknanya dia kena lahir dalam bulan Ramadan. Kalau ulama bahas sampai peringkat kalau dia keluar tu antara dua tu tapi tak keluar lagi semuanya. Lepas maghrib baru dia keluar semuanya. Maksudnya baby tu baru lahir, maka tak wajib zakat untuk dia. Okay. Dalam perut tak ada. Janin yang masih dalam kandungan tak ada zakat fitrah untuk dia. Okey. Kalau dia lahir ngam-ngamnya sebelum buka puasa hari terakhir tu memang kena wajib zakat lah. Dan dia mesti hidup lah. Kalau contohnya dia lahir sebelum maghrib, contoh. Maghrib 7.30 dia lahir. Okey. Tapi lahir-lahir, lepas tu dia meninggal. Tak sempat pun kita katakan untuk dia hidup pada hari raya tersebut. Maka tak wajib untuk bayar zakat juga pada keadaan dia. Dengan syarat dia hidup hari raya. Betul. Dia mesti, kita sebutkan terbenam matahari itu pada hujung Ramadan tersebut, dia mesti hidup pada keadaan itu. Okey. Dan isu berkenaan dengan zakat, banyak juga soalan yang saya bahaskan tadilah, kita nak bayar zakat sendiri untuk dapatkan afdalnya memberikan zakat pada hari raya tu, kita kena harmonikan lah, sebab fatwa minta supaya kita bayar kepada majlis, bayar pada majlis-majlis agama. Tapi kalau kita nak bayar sendiri, hukum fiqh tetap juga sah sebenarnya. Saya lihat macam tu lah, wallahualam. Walaupun mungkin ada rakaman ni. Dan contoh kita memang tujuannya untuk mengembirakan fakir miskin pada hari raya. Tapi dalam fatwa semasa kita mesti bagi kepada pihak berkuasa untuk diurus dengan tepat zakat tersebut. Memang saya tak nafikan ada juga yang ambil tindakan untuk bayar zakat pada hari raya dan pada malam raya untuk mengembirakan orang lain pada hari raya tersebut. Itu juga berdasarkan hukum fiqh ia dibenarkan. Waktu untuk keluarkan zakat fitrah, kita buat ulang kaji sikit hujung ni. Wajib setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan. Itu masuk waktu wajib dia. Okay? Maksudnya terbenam matahari masuk waktu wajib. Jadi macam saya sebutkan tadilah, awal itu kita tak bayar, kita bayar siap-siap, tak apa. Dibenarkan dalam mazhab kita pun dibenarkan. Tapi waktu wajib dia bila terbenam je matahari, tanda kita hidup pada hujung Ramadan tersebut dan kita dah masuk pada bulan Syawal, maka wajib kita dah waktu wajib bayar pada keadaan tersebut. Seterusnya, sunat sekiranya kita bayar selepas daripada solat subuh sehingga hal keadaannya sebelum imam ataupun kita katakan solat Idul Fitri tersebut dilaksanakan. Hukum dia sunat. Jadi kalau kita nak transfer, lepas kita solat subuh kita transfer, dapatlah pahala waktu tu. Okey, dapatlah pahala waktu tu. Harus hukumnya kalau sekiranya bermula daripada 1 Ramadan, macam tadi, azannya maghrib 1 Ramadan, kita dah boleh bayar zakat fitrah. Boleh dah bayar zakat fitrah siap-siap. Makruh lepas subuh raya tu Ustaz, cupui penuh masanya. Betul. Itu dapat pahala sunat tu. Saya tak nafikan di kampung-kampung memang lepas sembahyang subuh tu pergi cari orang. Pergi cari orang fakir miskin bagi. Okey. Makruh adalah selepas solat hari raya sehingga terbenamnya matahari pada satu hari raya tersebut. Dan haram pada kedudukannya adalah selepas daripada terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Kemudian jadi berdosa. Tapi dia tetap juga perlu dibayar. Okay? Tapi dia berdosa tapi tetap juga perlu dibayar. Wallahualam. Jika seorang tersebut dia terlampau fakir, dia miskin sangat, aturan zakat dia tu sebenarnya macam mana? Zakat fitrah dia. Kalau dia ada lebihan, sebenarnya untuk makan minum tu dia ada lebihan. Pertama, dia bayar zakat untuk diri dia dulu. Kalau memang dia lebihan ada RM10, so RM7 tu contoh dia bayar untuk diri dia dulu. Tak cukup untuk yang lain. Peringkat dia, ni ulama bahas. Seterusnya, kalau sekiranya ada lebihan untuk dirinya dah settle, siapa nak bayar dulu? Adakah anak dulu? Tak. Jawapannya isteri dulu. Jadi RM14 contoh. Seterusnya, kalau ada lebihan,
anak yang paling kecil dahulu perlu bayar. Maksudnya ayah dia bayar, bukan dewasa. Yang paling kecil. Okay. Seterusnya kalau sekiranya dia menanggung ibu dan ayah, ibu ayah yang tak ada, so dia wajib untuk bayar ayahnya dulu, seterusnya bayar ibu dia. Dan baru berakhir kepada kita sebutkan orang yang anak yang telah pun dewasa untuk dibayar. Jadi ayah dan ibu ni kadang-kadang dia jadi wajib untuk anak lelaki itu menafkahi mereka bila ibu dan ayah tidak mampu untuk menafkahi diri mereka sendiri. Jadi bila isu zakat fitrah, anak tersebut yang wajib bayar. Okay. Dalam keadaan semasa memang walaupun mungkinlah jarang berlaku, tapi dari sudut hukum tu ada keadaannya anak tersebut dia wajib untuk bayar untuk ayah dia dan juga ibu dia. Tapi kalau dalam keluarga tu adik-adik lakinya banyak, semua adik yang adik-adik lakinya semua bayar, tak apa Ustaz? Bertindan-tindan bayarnya tak apa kan? Siapa yang bayar yang menjadi keutamaan cukup syaratnya dah sah pada waktu tersebut, yang lebihan itu dikira sebagai sedekah. Dan bayar itu mesti dengan izin. Bayar tu mesti dengan izin. Oh, dengan bukan izin. mesti dengan izin. Tuan punya badan. Sebab zakat fitrah tu atas individu. Contoh kita memang ada adik yang susah dan sebagainya. Kita bayar dah dekat Ampang. Kita ambil dah resit dia. Dia duduk kat Banting contoh. Air raya kita bagi kat dia. Ni ada 3 resit. Abang dah tolong bayar untuk kamu sekian-sekian zakat. Ulama sebutkan zakat tu tak sah. Mesti dengan izin mereka. Okay? Mesti dengan izin mereka. Faham. Dia tak boleh ada unsur-unsur surprise dekat situ untuk bayar zakat fitrah ni. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Walaupun sebenarnya banyak lagi ni nak disyarah. Tapi saya pergi pada poin-poinnya sahajalah. Kalau dekat kitab yang lebih tu, kalau tengok macam dekat Bandar Baru Bangi, masjid hijau kita tu, daurah berkenaan dengan puasa ni 3 hari 3 malam sahabat-sahabat. Sejam ni masa kerja. Saya minta maaf lah, saya pun tak sempat lah untuk cover semua. Saya pun bukanlah kita katakan ni, tapi kita bacakan apa yang ada dalam kitab sahaja. Kalau pergi secara detail, contoh pernah saya mengaji berkenaan dengan zakat fitrah tu, tak salah saya lebih daripada 10 siri, sejam setengah pada PKP dahulu, baca dalam kitab Fathul Mu'in tu bersama dengan guru kita. Nampak banyak sangat benda yang kita hanya tahu bayar RM7 selesai, RM7 selesai kan. Tak, dia macam tu banyak lagi sebenarnya, macam mana nisbah dari sudut nafkah itu, penilaian dia macam mana, menariklah untuk dibahaskan sebenarnya. Okey, wallahu a'lam. Okey, jika sekiranya tak ada soalan, saya cukup sekarang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah nanti mungkin boleh cover dengan guru-guru yang lain dari sudut penilaian, dari sudut hukum ni. Terutama yang perlu, yang saya tak sempat untuk sentuh adalah isu berkenaan dengan darah wanita pastinya, supaya kita dapat bezakan antara mana yang haid, mana yang istihadah ataupun ada yang nifas, macam mana kedudukannya, sebab itu sangat berkait rapat dengan puasa kita. Kita tak nak jadi sampai peringkat isteri ataupun orang perempuan, anak kita, mereka berpuasa dalam keadaan yang mereka tak wajib puasa, mereka tak berpuasa dalam keadaan sebenarnya mereka wajib untuk puasa. Itu yang kita tak nak. Itu baru puasa, belum lagi solat dan sebagainya. Sebab dia sangat berkait rapat dengan orang lelaki, pastinya suami mereka, tapi dengan Ramadan ni perlu untuk mereka faham. Okay? Jadi kalau sekiranya soal darah tersebut tak selesai, maka hukum ke atas puasa mereka dan juga solat mereka ada masalah. Wallahu a'lam. Ada soalan yang akhir kalau ada? Okay, kalau sekiranya tak ada, saya rasa cukup sekarang tu. Ada kesempatan yang lain nanti boleh buat ulang kaji bersama, boleh hadir beberapa pengajian yang lain. Ada daurah juga yang dalam YouTube pun sebenarnya ada yang boleh kita ikut, termasuk juga yang saya iklankan tadi berkenaan dengan fidyah yang akan dibahaskan oleh Sayyid Samahah Mufti Selangor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk kita faham sungguh-sungguh berkenaan dengan hukum makan puasa ni. Pastinya kita dah biasa amalkan, cuma nak lebih dihayati dan juga diperkasakan dengan amalan-amalan. Ujungnya adalah antara benda yang paling mustahak adalah doa supaya amalan itu diterima. Ni perkara yang penting. Selepas selesai, kita minta mudah-mudahan walaupun ada kekurangan, minta Allah Ta'ala terima amalan tersebut. Sah satu amalan, satu perbincangan, tetapi untuk menerima amalan tersebut, satu benda yang perlu dimohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan atas perkara tersebut, mudah-mudahan ada ganjaran yang besar kepada kita untuk kita melengkapkan kefarduan puasa dan kita melayakkan diri kita sebenarnya untuk orang yang betul-betul berhari raya. Jangan dalam keadaan yang kita tak layak sebenarnya berhari raya, tapi kita yang menjadi keutamaan itu yang terkehadapan. Dan ujungnya untuk Lailatul Qadar,
sebenarnya telah pun menjadi satu perkara yang mulia untuk dimohon pada saat ini. Sekarang kita dah minta. Mudah-mudahan diresikan Lailatul Qadar, mudah-mudahan diresikan Lailatul Qadar, boleh saja diulang dan dimohon perkara tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jemputan dan juga perhatian. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.